Right, pemilihan Stadium Nasional Bukit Jalil sebagai gelanggang sendiri skuad Harimau Malaya untuk kempen Piala AFF Mitsubishi Electric disifatkan bersesuaian walaupun Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM punyai 4 venue lain sebagai alternatif. Pandangan itu disuarakan dua bekas main negara Asmawi Bakiri dan Raizwah Idris berdasarkan faktor lokasi selain mampu memberi aura berbeza kepada barisan pemain negara. Pasukan kita akan lebih bersedia, lebih menjadi pasukan tuan rumah yang dah biasa dengan suasana tempat padang itu sendiri, stadium itu sendiri dan tempat menjadi tempat gelanggang utama kita nanti. Dan perkara yang lebih menarik, kisah kelayakan paling Asia itu berlakunya di Stadium Bukit Jalil dan satu perkara yang ke depan lagi apabila persediaan AFF ini untuk bermain di Bukit Jalil, satu keputusan yang tepat diambil oleh FAM dan akan memberikan kelebihan besar pada pasukan negara pada persiapan itu nanti. Terdahulu FAM mungkin terpaksa melupakan hasrat untuk menjadikan Stadium Nasional Bukit Jalil sebagai venue tuan rumah skuad negara kerana beberapa faktor tertentu. Lantas Badan Induk itu menyediakan pelan B menerusi pilihan venue lain iaitu Stadium Sultan Ibrahim, Stadium Sultan Mizal Zainal Abidin, Stadium KLFA Ceras dan Stadium Hang Jebat Melaka. Namun FAM tampak berjaya memujuk Perbadanan Stadium Malaysia PSM untuk membenarkan penggunaan Stadium Nasional sebagai gelanggang rasmi Harimau Malaya. Yes! Jadi semua negeri, semua penyokong daripada seluruh pelosok negeri, kampung atau dan lain, semua akan pergi ke sana dan memberi sokongan padu pada Malaysia dan memberi semangat pada pasukan Malaysia untuk bermain di stadium yang orang kata aura dia tu lebih sikit pada untuk menaikkan semangat-semangat kepada Malaysia dan of course kita nak kemenangan pada pasukan Malaysia lah. Pengumuman rasmi yang dibuat FAM pada Sabtu turut mengesahkan skuad bimbingan Kim Panggon akan mengharungi dua perlawanan persahabatan antarabangsa Disember ini. Ia membabitkan pertemuan menentang dua pasukan yang berada di ranking di bawah skuad negara iaitu Kemboja dan juga Maldives. Pada pandangan saya ada juga baik dia, ada juga yang tidak baik. Tapi dari segi baik positif, saya menganggap persediaan ini nampak untuk Kim merangka plan perancangan pemain yang diturunkan, pattern cara permainan dengan mungkin dianggap dua perlawanan mudah untuk pasukan negara kerana nak mencari rentak, nak membetulkan pasukan dan memberikan sedikit keyakinan motivasi besar kepada pasukan sebelum ke kejohanan sebenar. Jangan kita anggap pemain ini sebagai pemain tim yang belasan. Jadi sekarang ni kita tengok tim Kemboja kena dia punya prestasi dia sekarang, kita tengok Kemboja. Kita tak boleh anggap mudah benda ni. Jadi walau macam mana pun friendly game dengan bawah ranking kita pun kita kena ada satu semangat untuk menang. Semangat tu yang kita perlu kekalkan walaupun main dengan siapa pun sekali. Okey ni, tadi ada mention pasal guest yang akan memeriahkan lagi studio kita hari ini. Dah sampai. Okey, dari badminton kita nak beralih pula ke bola sepak. Okey, dan bercakap mengenai bola sepak, jom kita nak jemput siapa lagi kalau bukan the one and only Zulhelmi Zainal Azam. Let's go. Hello, Azira Syafina. Oh my god. Zul, lepas ni belanja you pergi makan boleh? Bukan. Kembar mungkin. Okey, ni saya kenal. Ini saya kenal Faris Aziz yang dulu berlakon filem. Maksudnya awak follow saya lah dekat Insta. Follow saya minat awak. Fans. Nanti ambil gambar lepas ni dia. Jangan cakap makan pun tak ada dah. Zul, apa khabar sihat? Baik. Alhamdulillah. Tadi sebenarnya I seram sikit tengok Zul masuk studio macam garang je dia hari ni. Dia macam Zul okey Zul betul okey Okey, sebab sekarang ni saya tengah sibuk. Malam ni ada event sikit. Jadi itulah agak kelang kabut sikit. Anugerah Seri Angkasa. Dengar dicalonkan Saya shortlisted top 5. Alhamdulillah rezeki. Kita doa lah mana tahu Zul menang dan Zul boleh bantu tapi kita. susahlah. Anugerah Seri Angkasa banyak. Never say never. Banyak ni lah. Tapi you Zulhelmi Zainal Azam kot. I selalu bagi line ni. You Zulhelmi Zainal Azam kot. Amin. Amin. InsyaAllah. Kemenangan milik Zul. Tapi hari ni ada sebab kenapa kita ajak Zul dekat studio. Betul. Sebab dia memang pakar kalau cerita-cerita pasal bola Malaysia ni terutamanya. Okey. So kita nak tanya pasal saingan AFF.
Okey, sepertinya kita tahu sepatutnya venue tu memang dah confirm awal-awal dekat Stadium Nasional Bukit Jalil. Tetapi ada cerita orang minta vote lah dekat Twitter, dekat Instagram, kata harus pindah dekat SSI, harus pindah dekat sini, kat sana. Apa cerita sebenarnya? Okey, dia sebenarnya pada awalnya Bukit Jalil tu tak dapat dipastikan sebagai venue rasmi untuk skuad Harimau Malaya disebabkan beberapa faktor tertentu. Saya rasa seperti isu padang, isu kemudahan yang ada dekat Stadium Nasional itu, dan juga sudah pasti saya difahamkan ada beberapa tempahan konsert sudah dilakukan di venue berkenaan. Jadi FAM dia mengorak langkah yang positif lah, ataupun mengorak langkah ambil langkah yang proaktif, sebab dia tak nak kalau tak ada plan B tu lebih susah kepada mereka. Jadi bila berdepan dengan masalah itu, mereka menyediakan seperti dalam laporan saya katakan tadi 4 venue alternatif: SSI, Hang Jebat, Gom Badak dan juga KL Futuras. Tetapi saya difahamkan daripada 4 stadium ini ada beberapa masalah tertentu. Contohnya, ini saya difahamkan Gom Badak di Stadium Sultan Nizam Zainal Abidin tidak berbumbung, tidak mempunyai bumbung. Jadi saya difahamkan tidak menepati ataupun mencapai kriteria yang dimahukan oleh AFF itu sendiri. KL Futuras pula masalah lampu limpah, 1,200 lux sahaja. Yang diperlukan saya rasa melebihi 1,800 lux. Itu membabitkan KL Futuras. Jadi available hanya SSI dan juga Hang Jebat. Jadi mungkin pada ketika mereka sedang berunding untuk mendapatkan Hang Jebat dengan SSI, mungkin National Bukit Jalil Stadium Nasional memberi lampu hijau untuk penggunaan. So tak payahlah nak further negotiation, dah dapat dah. Sebab saya rasa FM pasti mahukan Bukit Jalil kerana seperti yang kita tahu, dia center, di tengah-tengah bandar, mudah kepada semua peminat dari pelosok negeri untuk datang ke stadium yang berada di Lembah Kelang. Jadi atas dasar itu, Bukit Jalil lah dipilih sebagai venue untuk tuan rumah Harimau Malaya bagi AFF kali ini. Kalau tak, saya baru nak offer Likas. Likas ada. Boleh datang ke Likas. Jauh sikit lah. Itu saya punya wish list tu, stadium Likas. Sambil datang-datang Kalau GT. tak, boleh seminggu 2 minggu dekat Likas. Boleh. Awak tak payah nak tunggu saya invite. Awak boleh datang ke Likas. Okey. Ikut. Okey, tapi Zul, sebelum confirmnya venue Bukit Jalil kan macam banyak masalah sebelum confirm. Lepas tu ada tak respon daripada peminat dan juga maybe pemain sendirilah, sebab banyak sangat nak tukar venue, tiba-tiba kita confirm balik pergi Bukit Jalil. Okey, satunya kita mulakan dengan pemain Satunya saya puji pemain, dia bersedia kat mana pun. Mainlah kat mana pun, diorang tetap akan hadap perlawanan itu macam biasa. Itu saya dapatkan komen daripada Darren Lock untuk Pemain Sabah. Salah. Okey. Maaf. Okey. Teruskan. Nanti saya screen recording ni. So Darren Lock ni dia rasa macam venue ni bukan masalah besar, tapi diakuilah Bukit Jalil tu ada aura yang berbeza. Aura yang luar biasa meresap dalam diri mereka. Memang tak dinafikan perkara itu sebab kalau kita sebagai wartawan ataupun berita berada di Stadium Nasional Bukit Jalil, apabila Ultras bersorak ataupun melakukan sokongan, kita dapat rasakan vibes dia. Mungkin situasi itu berbeza dengan venue-venue lain. Jadi pemain dan juga penyokong berdasarkan apa yang dapat saya reaksi mereka, memang mereka mahukan Stadium Nasional Bukit Jalil. Cuma pilihan kedua, mereka lebih mahu kalau tak dapat Bukit Jalil itu di Stadium Sultan Ibrahim lah. Sebab kemudahan dan juga apa yang ada di SSI serba-serbi semua lengkap lah. Okey, satu perkembangan yang baik. Betul? Senanglah untuk kita semua nak pergi. Kalau you cakap Likas tadi, nak kena beli flight ticket, nak accommodation. Habis yang saya tiap minggu. Okey. Tapi tak apa. Itu satu perkembangan yang positif dan saya pasti semua peminat tidak sabar untuk menantikan Disember nanti. Okey, friendly match. Cerita tentang kata orang tu untuk menghadapi tournament ni pastilah akan ada perlawanan persahabatan dan menentang Cambodia dan juga Maldives. Ada suara-suara di luar sana yang bertanya, kenapa Cambodia dan Maldives? Kenapa tidak menghadapi ataupun menentang pasukan yang mungkin rankingnya kurang lebih dengan negara kita ataupun saingannya yang boleh memberikan saingan lebih kepada Betul lah. negara? Bila kita layak ke Piala Asia, saya tak, orang kata macam tak deny lah apa yang fans mahukan, demand yang mereka mahukan. Sebab kita dah ke Piala Asia. Jadi
mereka seolah menggambarkan pasukan negara perlu berdepan dengan pasukan seperti at least paling kurang pun macam Uzbekistan. Okey. Negara-negara yang punya ranking lebih baik daripada Malaysia. Tetapi kita perlu tahu Kim Pan-gon diletakkan sasaran untuk menjadi juara Piala AFF. Jadi dia perlu dipersiapkan ataupun perlu disediakan dengan satu persediaan yang cukup rapi untuk AFF. Jadi untuk bila kita bercakap dengan persediaan rapi, dia perlukan satu perlawanan untuk menguji pemain-pemain dan juga barisan pemain yang akan dibawa ke kejuaraan AFF itu nanti. Bila berdepan dengan pasukan yang rendah ataupun kita boleh katakan mudah, pasukan negara sudah pasti boleh meraih kemenangan. Kemenangan motivasi itu diperlukan untuk menghadapi kejuaraan sebenar nanti. Itu adalah orang kata standard lah. Kepada mana-mana pasukan sekalipun di negara di dalam dunia ini akan berdepan dengan pasukan yang lebih rendah, terutamanya di rantau Asia Tenggara. Jadi pendekatan oleh Kim Pan-gon itu dia sendiri yang tahu dan saya rasa dia boleh menjelaskan dengan lebih terperinci pemilihan lawan iaitu Maldives dan juga Kemboja. Tetapi apa yang kita boleh lihat situasi sebaliknya, kalau pasukan negara tidak mampu untuk mendapatkan keputusan positif, dia akan menjadikan situasi yang sebaliknya kepada pasukan negara. Ia akan mengundang satu orang kata apa impact kepada psikologi. Tetapi saya rasa Kim Pan-gon sudah membuat kira-kira untuk mendapatkan momentum dari bawah hinggalah ke peringkat lebih tinggi. Jadi Maldives dengan Kemboja itu pandangan pribadi saya sesuai sebagai persediaan skuad negara. Dia macam ni lah Zul. Apa-apa pasukan pun yang kita akan hadapi untuk friendly match tu pasti ada ketidakpuashatian tu. Kalau macam ambil Maldives dengan Kemboja akan ada persoalan seperti ini. Kalau ambil pasukan yang lebih kuat juga akan ada persoalan kenapa tidak menentang pasukan yang lebih mudah. Itu sentiasa berlaku. Coach Kim memang ada orang kata dia punya percaturan sendirilah. Dia nak the team berada dalam emosi ataupun vibes yang betul sebelum perlawanan sebenar menentang Myanmar nanti. Okay. Dan kita harap bila dia ada persediaan rapi, dia punya momentum tu menjadilah ke kejuaraan Cuma sebenar. takutnya macam Zul cakap tadilah, kalau katalah dalam friendly match ni mereka tewas kepada antara satu ataupun dua kumpulan ni, itu mungkin akan ganggu serba sedikit. Tak apa, kita tunggu dan lihat, kita percaya kepada proses. Itu perkataan saya. Proses. Kan? Okey, Zul, kita nak tanya juga first match berdepan Myanmar pada 21 hari bulan 12 nanti. Mungkin expectation Zul sendiri mengenai the whole tournament lah. Tournament ni. Saya tak nak tanya, kita tak nak tanya sebenarnya, tapi kena juga tanya Zul. Macam mana tengok? Untuk AFF kali ini saya rasa Kim Pan-gon mempunyai skuad yang baik ataupun beliau lebih bertuah ataupun lebih bernasib baik kerana momentum pasukan negara itu ketika ini berada di landasan yang tepat untuk mencapai kejayaan. Kalau kita bandingkan ketika AFF yang lepas di bawah bimbingan Tan Chin Ho, skuad negara dari segi prestasi itu tidak menentu. Susulan daripada baru keluar daripada pasca COVID-19. Jadi keadaan pasukan negara atau Liga Malaysia ketika itu tidak menentu. Jadi ketika ini dia punya momentum itu memang sangat baik. Daripada kita berjaya melayakkan diri ke Piala Asia 2023, seterusnya persiapan dibawa ke kejuaraan AFF. Jadi pandangan saya, kita boleh at least sekurang-kurangnya mara ke final. Ini berdasarkan prestasi semasa dan juga sebenarnya bergantung kepada barisan pemain yang akan dibawa. Kalau kita ambil contoh dalam aksi terakhir, mungkin saya boleh katakan dalam Kings Cup di Thailand, Chiang Mai, nampaklah pemain-pemain negara ataupun prestasi itu berada di keadaan yang akan meningkat dari semasa ke semasa dan kemuncaknya saya boleh katakan di kejuaraan AFF nanti. Tetapi kita akan bercakap balik mengenai perkara ini bergantung kepada keseluruhan pemain yang akan dipilih pada mungkin katakan November ataupun Disember nanti. Kita harus ingat Piala Malaysia sedang berjalan, apa-apa boleh berlaku. Doanya semoga tiada kecederaan kepada pemain-pemain utama ni terutamanya, betul? Yep, especially macam Arif Aiman, Dion Coles, sebab kita pasal AFF kita masih 12 tahun lah kemarau kejuaraan kali terakhir 2010. Jadi saya rasa Kim Pan-gon mempunyai potensi untuk pecah
pecah kebuntuan itu ataupun akhiri kemarau itu selepas kali terakhir oleh Datuk K. Rajagopal. Sebab kita dah cuba melalui Datuk Ong Kim Swee, Tan Chen Ho, Dollah Saleh. Ni Kim Panggon di Platon pula. Ini kalilah. Okey, Zul. Sebelum kita lepaskan quick one, kategori apa Zul malam ni? Laporan khas berita terbaik. Saya akan bersaing dengan ramai-ramai yang famous juga. Yang power juga. Tetapi saya pergi sebenarnya nakkan suasana je. Buat rasa-rasa. Tak apa, kita doakan yang terbaik.